kosong perut. Makan sikit dulu sebelum Yes. ke first checkpoint. Tu saya cakap pada diri sendiri. Betul. Okey. Kalau Wancang, lagi-lagi kalau basikal kan jenis yang kalau geng-geng yang kayuh jauh-jauh ni kan, lebih ya, 40-50 kilometer dan ke atas ni, jadi penting lah untuk kita at least makan something in the morning dulu sebelum kita pergi kayuhan lah. Sebab kita punya glycogen storage ni, energi kita yang the reserve yang ada kat badan kita ni, dia tak enough lah, tak cukup untuk menampung satu intensity yang jauh semua kan. Jadi it's better lah kalau kita have a good breakfast in the morning dulu sebelum kita membuat satu aktiviti yang intense lah, kayuh jauh-jauh semua ni. Ya. Datuk, basically lah Datuk, ini pengalaman saya bersama kawan-kawan lah kan. Bila kita kayuh ni, kami ni ialah masa itu limit kan. Jadi bila kayuh ni sekali-sekala kita main lah jauh sikit kan. So bila break tu, lepas kita makan, in a week kita makan heavy sikit kan. Berapa break time yang sesuai sebenarnya selepas makan? 15 minit cukup tak untuk kita meneruskan perjuangan nak balik ke rumah? Oh, okay. Dia actually lah kalau ikutkan kalau kita very serious in term of kita punya training semua tu, of course lah kalau break tu kalau boleh lah try to minimize lah, like less than half an hour kan. Okay. Tapi yelah kalau kita dah stop tu sebenarnya okay je kalau kita nak continue balik. Cumanya kita jangan overeat lah, makan terlampau banyak kan. Ataupun kalau kita rehat terlalu lama, nanti bila kita nak start balik tu kita akan rasa berat sikit lah. Kita rasa macam aduh beratnya nak start balik kan. Sebab kita punya core temperature pun dah menurun balik lah, dah sejuk kan. Sebab kita daripada panas tu best sikit kan, dah warm kan. Jadi dia akan berat sikit lah pada awalnya. Jadi kita kena tahu kat situ lah. Tapi kalau kita tahu apa yang berlaku tu, kenapa kita rasa macam berat, rasa ketat dan sebagainya, kita tahu sebab kita dah rehat lama dan kita perlu balik slowly untuk warm up balik, tak apalah. Cumanya biasanya kalau pergi long ride ni, yelah kita tak boleh stop lama-lama sangat lah. Tapi within half an hour tu should be okay kot sebenarnya. Okay, terima kasih Datuk. Sebab kadang-kadang tu kawan-kawan ni dah ramai-ramai ada permit kecil. Dia kata kena sampai rumah cepat. Kita faham kan Datuk kan? Betul lah. Datuk, satu lagi tips paling penting untuk nubis-nubis ni Datuk. Pada pendapat saya, okay. Kejap. Pada pendapat saya, masa Datuk mula-mula cerita tadi, Datuk bermula dengan MTB and then along the way kita move kepada track cycling lah kan. So rasanya MTB bagus untuk kita prepare ourselves untuk build up kita punya muscle dan sebagainya untuk kita ada performance yang best dekat peringkat RB ataupun kalau kita nak main track. Okay, itu satulah. Yang kedua, Datuk, antara fizikal dan juga modal untuk kita laburkan kepada basikal kita, mana satu lebih utama pada pendapat Datuk? Kepada nubis-nubis ni. Okay. Soalan ni memang selalu orang tanya kat saya kan. Kalau mostly pada mereka yang baru nak join basikal ni, dia orang selalu tanya basikal apa nak pakai apa semua ni. Jadi biasanya kalau tanya saya pendapat saya untuk newcomer ataupun beginner ni, pendapat saya, nasihat saya tak perlulah nak labur duit yang banyak lah untuk beli basikal yang first basikal ni. Kalau ada duit tak apa, tak ada masalah pun kan. Tapi kalau kita nak untuk beli basikal ni, kita beli yang entry level pun dah okey sebenarnya. Kita beli entry level dahulu. Yang penting kita mulakan dulu hobi tu. Kita kayuh dulu, kita mahirkan teknik kayuhan. Kita tahu dia punya aspek-aspek safety bila berkayuh macam mana sebagainya. Itu paling penting lah. Dan from there bila kita dah tahu macam mana cara betul nak berkayuh, kita tahu teknik kayuhan yang betul, kita dah rasa cycling ni adalah satu yang aku sukalah kan, baru kita upgrade ke yang medium punya range pula. Dan kalau kita rasa okey, barulah kita pergi ke high end. Sebab dia satu benda yang saya sendiri pun rasa, bila kita bermula pada peringkat bawah, kita upgrade basikal tu ke peringkat atas, kita dapat rasa tau dia punya bezanya kayu basikal daripada entry level to medium to the highest high end ni. Dia boleh rasa. Kalau kita dah start tu dengan basikal mahal ni, nanti bila kita kayuh, kita tak boleh nak appreciate macam mana kayuh basikal yang carbon fiber yang mahal-mahal apa semua ni dengan kayuh yang basikal biasa. Dan
dan juga secara mentalnya, bila kita kayu basikal yang biasa ke peringkat yang mahal sikit ni, kita akan rasa lebih better lah. Dia rasa lagi ringan, lagi smooth kayuh tu. Dan of course lah bila sprint tu rasa macam laju je, macam pro je kan. Okey. Terima kasih Datuk. Okey kawan-kawan, pilihan di tangan kita sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan warga TM sekalian rasa nak labur dulu untuk dapatkan equipment yang terbaik, dipersilakan. The best is sebenarnya kita bermula dari asas. Okey, kita guna dengan basikal yang sedia ada dan sebagainya. Kita build up kita punya momentum, minat, komitmen. Kemudian barulah kita akan lebih rasa nikmatnya berbasikal sehingga ke 300 km, 500 km dan sebagainya. Okey, Datuk, one last question Datuk. Soalan ni mungkin sedikit sensitif. Okey. Kita nak dapatkan sedikit gambaran lah. Datuk berada dalam bidang ni secara profesional dari awal, dari muda lah. Dari awal penglibatan sehingga sekarang dan insyaAllah dia akan berterusan even selepas karier secara profesional mungkin dalam konteks yang lain. Tu kalau boleh share lah gambaran, sedikit gambaran. Agak-agaknya lah berapa pendapatan elit atlet dalam sukan basikal ni yang mungkin boleh menjadi satu anjakan paradigma dan juga motivasi kepada kami ni ibu bapa untuk membawa anak-anak ke dalam arena basikal ni. Sikit je. Okay, saya kalau nak share secara detail tu minta maaf tak boleh lah kan. It's private and confidential kan. Cumanya waktu saya bermula awal-awal dahulu tu memang satu yang macam mak saya pun rasa macam tak convince lah boleh ke karier basikal ni pergi jauh kan. Tapi bila saya dah berada lama dalam sukan ni, kita dah berada satu era yang berbeza di mana dulu sukan adalah sukan untuk macam kompetitif tu yang macam biasa je lah. Tapi sekarang ni sukan ni dah jadi macam career lah, satu pekerjaan dah. Macam saya sendiri pun memang inilah pekerjaan saya. Saya training everyday macam semua keluarga TM masuk office kerja the whole day kan. Macam saya ni office saya tu dekat velodrome, dekat gym, macam tu lah. Macam sama juga atlet-atlet lain dekat Malaysia tu lah, olahraga ke apa semua. Jadi itulah pekerjaan mereka. Nak kata gaji tu macam besar hebat tu mungkin tak ada lah, tapi alhamdulillah benda tu dah meningkat naik. So far semua macam boleh kata okey lah kan. Dan cuma yang macam bagi saya apa yang saya boleh share untuk kalau kita boleh menang Sukan Olimpik tu, kita dapat pingat emas, dapat 1 juta lah. Macam rakan-rakan kita daripada Paralimpik tu dapat pingat emas, dapat 1 juta. Jutawan segera kan, macam Zia, macam Latif apa semua tu kan. Dan mereka ni juga, mereka yang menang di peringkat Olimpik ni akan dapat dipanggil skim persaraan seumur hidup. Kalau pingat emas dapat 5,000 sebulan. Kalau pingat gangsa dapat saya 4,000. Kalau pingat perak 4,000, pingat gangsa 3,000. Dan itu yang diberikan oleh pihak KBS MSN lah. Dan juga kita kena ingat kalau kita pergi secara profesional, kita akan ada private sponsor lah. Jadi private sponsor ni lah yang mungkin seseorang atlet tu boleh buat duit buat lebih sikit lah kan. Macam contoh kita tengok atlet badminton, squash, macam saya sendiri saya ada private sponsor ni. So adalah additional income from there. Bukanlah macam atlet-atlet yang di US dan sebagainya yang berjuta-juta US dollar tu, tak ada macam tu. Tapi okey lah, for industri kita sebenarnya bergerak ke hadapan lah. Walaupun mungkin sedikit jauh nak compare dengan Europe dan juga Amerika, tapi at least kita progress lah. Alhamdulillah lah. Boleh jadi career lah. Macam saya pun kalau anak saya nak jadi atlet, saya tak risau lah, boleh lah jadi atlet. Macam tu lah. Okey, terima kasih Datuk Azizul Hasni Awang aka Datuk Jijo bersiaran secara langsung dari Melbourne. Okey Datuk, kita telah sampai ke hujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak atas masa yang diberikan kepada kami semua. Semoga perkongsian yang Datuk berikan sebentar tadi memberi manfaat kepada kita semua, bukan sahaja kepada Datuk dan saya sendiri, malah warga TM yang mengikuti sesi pada tengah hari ini. InsyaAllah Datuk, ada rezeki, ada ruang kita berjumpa secara fizikal dalam sesi kayuhan TM bersama legenda.
basikal negara. Dan untuk itu saya tutup, mesti jadi. InsyaAllah untuk saya tutup sesi pada hari ini, saya bacakan satu komen khas untuk Datuk. Dia tulis, "Salam Datuk Jijo, I'm your big fan. Do continue making us proud. We will always support you Datuk. Looking forward cycling event with you and warga TM." Terima kasih Datuk Jijo. Thank you so much. Thank you. Wan Chang, kalau boleh saya nak bagi rumusan sikit yang di penghujung masa yang kita ada ni. Boleh, untuk semua. Okey, untuk semua warga TM saya nak rumuskan kepada semua yang saya kongsi pada ini. Yang pertama, kita kena percaya dengan kemampuan diri kita, tak kira dalam sukan ke, dalam pekerjaan ke, dalam pelajaran dan sebagainya. Always percaya dengan kemampuan diri kita kerana kita tak tahu sebenarnya apa yang kita boleh pergi ke, jauh mana kita boleh pergi. Jadi sebenarnya kita boleh pergi jauh daripada apa yang kita percaya, dan semuanya adalah bermula dengan kemampuan untuk percaya. Yang kedua, jangan takut untuk gagal, kerana kegagalan itu adalah proses untuk berjaya. Saya pun banyak kali gagal. Orang-orang yang jutawan ke apa yang berjaya dalam hidup mereka pun banyak kali mereka gagal, tapi mereka jadikan kegagalan itu sebagai sebuah bentuk pembelajaran untuk mereka. Dan kita ingat, bila kita gagal tu sebenarnya kita tak perlu bermula daripada bawah, daripada kosong balik. Kita bermula daripada peringkat yang kita dah belajar tu lah. Dan yang ketiga, always mempunyai impian yang besar dalam hidup. Jangan letak impian yang kecil-kecil je, jangan. Satu impian yang besar, dan impian besar itu akan menjadi pemangkin untuk kita berusaha keras every day. Dan itulah yang berkait tadi tu, kita kena berusaha keras lah. Kita ada impian yang besar, kita kena bekerja keras, kena konsisten selalu bekerja keras. Dan dalam hidup kita ni, kalau kita jadi orang yang berjaya, kita kena stay positif. Setiap benda, setiap cabaran yang ada kat hidup kita ni, it comes with a reason. Kenapa? Sebenarnya dia adalah untuk menjadikan kita lebih hebat, untuk mengeluarkan kemampuan sebenar kita. Jadi selalu tengok dugaan cabaran itu daripada sudut yang positif. Dan yang terakhir sekali, always enjoy the journey lah. Dalam apa jua perkara yang kita buat, dalam apa jua pekerjaan, enjoy the journey, enjoy the work semua, barulah kita happy on the daily basis. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada warga keluarga TM dan juga kepada TM yang memberikan peluang dan juga ruang untuk saya berkongsi pengalaman, cerita pada hari ini. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada semua warga TM yang di sebalik tabir. Mas Dalila, Raja Azlan, Wan Chang kita juga, moderator ini, dan semua kru yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung. Terima kasih, insyaAllah one day kita boleh buat event ride tu, itu mesti jadi Wan Chang. Saya akan turun, insyaAllah kita kaya sama, insyaAllah. Thank you semua. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Jijo. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada GSCM dan Kelab TM Malaysia yang menjadi penganjur kita pada hari ini. Rakan-rakan warga TM sekalian, jangan lupa sila berikan feedback anda melalui QR code yang tertera dan juga link yang disediakan oleh pihak pengurusan dan juga pihak penganjur. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain rancangan. InsyaAllah yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya Muhammad Azwan AK Wan Chang mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa lagi. All the best to all of us. Stay safe. Ini cara kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala.